Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita selesai bab 1 dan bab 5. Jadi cikgu teruskan dengan bab 3, iaitu pengoksidaan dan penurunan. Jadi topik ni panjang ya, lebih kurang 70 muka surat lebih. Jadi semua kena beri tumpuan. Tindak balas pengoksidaan penurunan ini sebenarnya berlaku sehari-hari dalam kehidupan kita. Okey, contoh penyalaan bunga api, penggunaan bahan api untuk memasak, lemang dan rendang, pembakaran petrol dalam enjin kenderaan dan penggunaan bateri untuk mengambil gambar foto serta membuat panggilan daripada telefon bimbit merupakan tindak balas pengoksidaan dan penurunan. Jadi bukanlah satu benda yang pelik. Hari-hari kita berdepan dengan tindak balas pengoksidaan dan penurunan. Kemudian kalau kita tengok contoh belimbing besi, buah belimbing besi asalnya warna hijau. Kalau kita biarkan seketika, dia akan berubah warna menjadi warna perang. Jadi dia telah terdedah kepada udara, dan ini merupakan satu contoh tindak balas redox. Serupa juga bagi buah apple kan, hirisan dia daripada warna dia macam warna cerah menjadi warna perang. Itu adalah tindak balas redox. Baik pelajar sekalian, tindak balas redox, R-E-D-O-K-S, redox, ini bahasa Malaysia, and then redox, bahasa Inggeris. Sebenarnya merupakan singkatan daripada perkataan reduction dan juga oxidation. Reduction ini adalah penurunan, oxidation pengoksidaan. Jadi tindak balas redox adalah tindak balas di mana penurunan dan pengoksidaan berlaku secara serentak. Kamu perhatikan dalam buku teks kamu ada takrifan apakah tindak balas redox, iaitu tindak balas redox merupakan tindak balas kimia di mana proses pengoksidaan dan penurunan berlaku secara serentak. Untuk menerangkan tentang pengoksidaan penurunan atau nak kenal proses pengoksidaan penurunan yang berlaku dalam sesuatu tindak balas kimia, mestilah dikenali melalui 4 cara, iaitu melibatkan oksigen, hidrogen, pemilihan elektron dan perubahan nombor pengoksidaan. Kalau dia mengalami penambahan oksigen, so dia dikatakan tindak balas ini adalah tindak balas pengoksidaan. Sekiranya berlaku penambahan oksigen kepada bahan tindak balas, so bahan itu mengalami pengoksidaan. Sekiranya berlaku kehilangan oksigen pada bahan tindak balas, kita katakan bahan tindak balas itu mengalami penurunan. Kemudian sekiranya berlaku kehilangan hidrogen bagi suatu bahan tindak balas, maka bahan tersebut mengalami pengoksidaan. Sekiranya berlaku penambahan hidrogen pada bahan tindak balas tersebut mengalami penurunan. And then kalaulah melibatkan kehilangan elektron, jadi bahan itu mengalami pengoksidaan. Kalau melibatkan penambahan elektron, bahan tersebut mengalami penurunan. Dan sekiranya nombor pengoksidaan bertambah, bahan tidak balas mengalami pengoksidaan. Dan sekiranya nombor pengoksidaan berkurang, bahan tidak balas mengalami penurunan. Jadi kita akan bincang dari segi 4 aspek ini untuk kenal pasti. Bab pertama ataupun subtopik pertama adalah untuk mengenal pasti tindak balas itu ataupun proses yang terlibat adalah melibatkan pengoksidaan atau penurunan. Jadi kamu hafal, kalau dia ada penambahan oksigen ataupun kehilangan hidrogen ataupun kehilangan elektron ataupun nombor pengoksidaan bertambah, maka itu adalah bahan tindak balas tersebut mengalami proses pengoksidaan. Kalau dia mengalami kehilangan oksigen, berlaku pertambahan hidrogen, berlaku pertambahan elektron dan nombor pengoksidaan dia berkurang, maka dia mengalami penurunan. Jadi ini dia punya overall summary dulu sebelum cikgu pergi lebih detail. Baik, kita pergi kepada takrifan yang pertama, iaitu mengalami penambahan oksigen. Dalam buku teks sini ada, cikgu pindah ke sini. Baik, dalam tindak balas antara zinc, oksida dan karbon akan menghasilkan zinc, atom zinc dan juga gas karbon dioksida. Itu daripada buku teks. Jadi kamu dapati bahawa di sini zinc oksida, kemudian produk dia adalah zinc. Maksudnya dia mengalami
kehilangan oksigen. Maka kita katakan dia zinc oksida mengalami penurunan. Okey, tulis sini penurunan. Baik. Atom karbon pula daripada tak ada oksigen, ada oksigen, maka mengalami pengoksidaan. Tengok dalam buku, pengoksidaan. Jadi ini mengalami pengoksidaan. Baik. Jadi kita katakan bahawa zinc oksida telah mengalami penurunan. Manakala karbon telah mengalami pengoksidaan kerana mengalami penambahan oksigen. Baik. Sekiranya kita kata tadi zinc oksida mengalami penurunan, maka zinc oksida adalah sebagai ejen pengoksidaan. Cikgu tulis pengoksidaan P dalam kurungan O. Sebab apa? Dia ejen pengoksidaan kepada karbon yang mengalami pengoksidaan. Karbon mengalami pengoksidaan, jadi zinc oksida adalah ejen pengoksidaan yang menyebabkan karbon lagi senang mengalami pengoksidaan. Karbon pula dia mengalami pengoksidaan, dia adalah ejen penurunan. Baik, senang nak ingat. Kalaulah dia mengalami penurunan, bahan itu adalah ejen pengoksidaan. Kalau dia mengalami pengoksidaan, bahan itu adalah ejen penurunan. Baik, dalam aktiviti 3.1, cuba kita buat soalan yang pertama. Apabila atom karbon bertindak balas dengan stannum oksida, menghasilkan gas karbon dioksida dan logam stannum. Baik, bagaimana kita nak buat? Di sini karbon selepas tindak balas kimia, produknya adalah karbon dioksida. Maka berlaku penambahan oksigen. Karbon ada oksigen. Jadi karbon ada tambah oksigen mengalami pengoksidaan. Cikgu akan guna short form sahaja, pengoksidaan. Okey. Stannum oksida jadi stannum. Maka stannum oksida mengalami penurunan. Dalam periksa tulis penuh, penurunan. Maka karbon ini dia mengalami pengoksidaan. Jadi karbon adalah ejen. Ejen apa? Ejen penurunan. Sebab dia mengalami pengoksidaan. Jadi dia ejen penurunan. Stannum oksida mengalami penurunan. Jadi stannum oksida adalah ejen pengoksidaan. Okey, jelas Baik. Jadi cikgu nak kamu selesaikan aktiviti 3.1 untuk soalan nombor 2, soalan nombor 3 dan soalan nombor 4. Kamu buat dalam buku kamu macam ni. Okey, tunggu yang jelas. Kemudian kamu hantar kepada cikgu. Baik, ini video berdurasi 8 minit lebih sebagai permulaan. Cikgu akan upload ke YouTube. Baik, terima kasih.